Ya, kita bersama dengan Ernie. Assalamualaikum, Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nur Intan dan Iskandar. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Ya, selamat kembali. pagi. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Ya, kita dikatakan sedondon, memang ada sedondon lah ya. Intan dengan Ernie ya, pagi ini menggunakan warna merun. Ya, memang warna merun itu sebetulnya penuh semangat ya, Ya, Intan ya. betul ya. Baik, kita ingin mengetahui akan keadaan cuaca kita Ernie di daerah Tutong bagaimana pada pagi ini? Alhamdulillah, pagi ini keadaan cuaca cukup cerah ya, mengizinkan sekali dan mudah-mudahan kita ni dapat menjalankan apa je kegiatan lah yang kita ni rancang, semua berjalan dengan lancar. Ya, syukur Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan ya. Baik, untuk seterusnya kami serahkan kepada Ernie berkongsikan apa khabaran daripada daerah Tutong pada pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Iskandar dan Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda, kita dipertemukan di pagi Sabtu ini untuk berkongsi antara bahan semasa dan juga maklumat yang kita terima ya. Dan saya mengharapkan Auda penonton dalam keadaan sihat walafiat dan terus bersabar ya dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, dan jangan lupa tanyakan khabar kepada ibu bapa kita ni, saudara mara yang mungkin sudah lama tidak bertemu ya. Sama-sama kita ni memberikan kata-kata semangat dan dorongan untuk sentiasa bersabar dalam menghadapi dugaan yang kita terima ya. Baik, kita akan kongsikan Auda antara bahan visual pagi ini. Terus kita saksikan pengisian mengenai dengan umbut. Sumber-sumber hutan sememangnya menjadi bahan atau sumber makanan bagi masyarakat yang tinggal di kampung dari zaman dahulu hinggalah kini. Realiti itu tidak berubah hingga sekarang. Pergantungan ini dapat dilihat melalui kegiatan kehidupan seharian mereka yang banyak berlaku di sekitar hutan berdekatan. Sumber makanan yang diperoleh adalah seperti sayuran hutan seperti pucuk kayu, rebung, pucuk ubi dan sebagainya yang boleh dimakan. Rampai Pagi Daerah Tutong kali ini mengongsikan tinjauan ke Kampung Lamunin mengenai jenis-jenis umbut yang ada di sekitar kawasan 7 RKN Lamunin. Saya ditemani oleh Mejer Bersara Awang Said bin Haji Tinggal, Ketua Kampung Lamunin, Haji Sisa bin Nayan dan Awang Ismail Yusof untuk mengambil umbut. Yang pertama ialah umbut bidang. Ianya dipanggil umbut bidang duduk punggung kerana pohonnya rendah. Baik, bila kita ni dapat tahu yang umbut bidang ni boleh sudah diambil? Kita ni melihat daripada punggungnya. Punggung itu adalah kepalanya, kepala umbut. Ataupun peribahasa Kedayan tangal. Perbezaan yang umbut yang panjang sama buntak, lihat anjurnya nek. Kalau ya cuma nek panjangnya, kurang lebih sekaki ya daripada nek, dahannya nek. Umbut itu akan panjang. Ani kalau yang buntak, tani adalah yang tani banyak isi dalamnya mah. Ini pelapahnya nih, dinamakan pelapahnya. Dinamakan pelapahnya. Tani ngambil haruslah berhati-hati. Pasal pelapahnya nih macam pisau cukur. Tajam. Oke, ini kita ni kan mengambil umbutnya lagi nih ya. Ini selesai sudah, tani rabahkanlah umbut nih. Pun umbut tani macam pus sekali sama pisau. Rasanya. Kalau umbut bidang ni lah. Oh. Ini perbezaan yang pucuk panjang sama buntak tadi nah jadinya. Anilan ya? Ini yang sudah muda nih. Selesai sudah tani bawa balik ke rumah masak. Dahulunya daun pohon ini dianyam untuk dibuatkan atap dan dinding yang boleh tahan 4 ke 5 tahun. Ketika memotong pelepahnya harus berhati-hati kerana ianya tajam dan boleh menyebabkan luka. Ya Auda, tadi telah pun kita saksikannya cara mengambil umbut bidang duduk punggung. Dan sekarang tiba masanya untuk kita ni menyaksikan kita ni akan mengumbut
kita mengambil umbut luba. Kita saksikan selepas ini. Inilah pokok luba. Untuk mengambil umbutnya juga harus berhati-hati kerana pohonnya berduri. Pokok luba boleh menghasilkan 3 hingga ke 4 meter umbut yang boleh diambil. Kalau mengikutkan ini daripada segi kelihatan yang pakan mengumbut lah, yang ini dapat sudah di tani umbut. Yang sebelahan ini nenek, ini David masih. Pasal umbutnya buntak, ini panjang. Luba yang antara tingginya 2 meter ke 3 meter. Kuasaan umbutnya, ini sudah kuasaan umbutnya, kepala umbut. Ataupun dipanggil peribahasa Kedayan, kuasaan tangalnya. Tingginya nek kurang lebih antara 2 meter ke 3 meter. Yang lebih tinggi lagi, kuasanya yang berbatang tadi. Yang berbatang itu, kita lihat. Kalau ia berbunga ataupun berbuah, umbutnya tidak ada lagi. Di kawasan berdekatan juga adanya tumbuh pohon nibung yang dipanggil nibung pasir. Ianya tumbuh sekumpulan. Pokok nibung tumbuh tinggi menegak tanpa cabang. Pelepah dan batang pokok nibung ditumbuhi duri yang tajam dan agak panjang. Nibung ni ada dua jenis. Ini yang berampun, yang tadi orang Brunei berampun, yang tadi yang berkumpulan lah. Nibung pasir. Kalau nibung rimba hanya cuma ada 3 batang saja dalam kumpulannya. Ada perbezaan nibung rimba sama pasir, ia akan bergrup. Kadang-kadang sampai 10. Kuasaan umbutnya adalah di atas. Kita ni harus memerlukan tabangan, menabang. Umbut yang nibung ini, kalau setinggi-tinggi macam ini, tadi tidak dapat umbut ya. Belum ada umbutnya. Kami meneruskan perjalanan di dalam hutan untuk mendapatkan umbut nibung sambarunai atau nibung tunggal. Umbutnya di bahagian pucuk. Ini perbezaan tadi nibung pasir sama nibung semurana ya. Perbezaannya. Pasalnya kehidupannya tidak berkawan, tidak bergrup misalnya. Ya, hanya 1 ataupun 2 ini anaknya. Dan seterusnya tadi harus menumbangkan ya umbut nibung ini. Isinya di atas. Pasalnya nibung ini tidak memerlukan di bawah umbutnya nih. Ini batang yang muda dan ini memerlukan kapak. Kalau batang yang tua ia hitam. Kalau pemarang itu nih bernasib lah. Kecuali kami kalau menabang yang berbatang memerlukan kinso. Selain itu, di kawasan ini juga ada pokok jelayan yang boleh dimakan umbutnya. Kira-kira 3 meter dari bawah, selebihnya adalah bahagian yang boleh diumbut. Sama seperti umbut sambarunai, umbutnya berada di bahagian atas. Bermacam lagi nama umbut yang ada di kampung ini, seperti rotan getah, silat palah dan belubuh. Memang agak sulit untuk mengenali nama-nama umbut yang ada, apatah lagi yang baru pernah melihat umbut ini. Kami juga ditunjukkan cara memotong umbut-umbut yang telah diambil dari hutan tadi. Yang pasti, inilah pengalaman menarik kerana dapat melihat proses pengambilan umbut. Ya udah, inilah antara umbut yang sempat kita ni ambil ya di kawasan hutan 7 RKN Kampung Lamunin. Jadi ketua, kalau sudahnya di putongan ni, kelupahan Tejoku, payahkan mengelalat ya nama-namanya ni ketua. Jadi ketua perkenalkan lagi balik nama-nama umbut yang ada ni. Yang besar ni namanya umbut bidang. Yang ini umbut rutan gatah. Ini umbut jelayan. Umbut jelayan. Jelayan, rutan jelayan. Kemudian ini umbut belubuh. Belubuh. Kemudian yang pendek ini umbut silat palah. Kemudian ini kali orang semua sudah tahu umbut nibung. Yang kami ambil ini nibung pasir nah. Kemudian yang besar itu umbut luba. Umbut luba no yang kebilangan dengan blureh lah. Selain itu banyak lagi umbut-umbut yang lain yang harus kali
yang boleh dimakan lah. yang boleh dimakan. Umbutannya sebenarnya khasiatnya berlainan ya sebenarnya. Selain daripada untuk disayur, dia boleh juga dibuat sambal. Jadi kalau boleh diterangkan sedikit lah, macam mana asal usul umbutan ini, macam bermacam jenis umbutan ini tumbuh? Dari mana sebenarnya? Bidangannya sebenarnya tumbuh di rimba, di hutan. Dia tumbuh secara liar lah, yang secara natural habitat. Dia tumbuh daripada biji. Jalanan ini jarang orang bertanam, tetapi ia mudah tumbuh. Asal ada bijinya saja dibawa oleh binatang, bijinya itu akan tumbuh dan ia akan menjalar ke atas pokok lah. Nibung tak payah bertanam, dia banyak tumbuh liar. Belum lagi. Memang mudah tumbuh lah. Mudah tumbuh, belum hapus lagi. Kemudian ini yang susah nih. Ini ya bertumbuh ada tempat-tempat yang tertentu saja. Macam yang mana tu? Ia bertumbuh di tempat-tempat yang ada air, artinya payah lah. Ya, Auda, itulah pengenalan sedikit sebanyak mengenai dengan jenis-jenis umbut yang terdapat di kawasan hutan 7 RKN Kampung Lamunin ini ya. Dan pastinya kita ni juga nanti akan menunjuk cara bagaimana kita ni mempelbagaikan dari segi masakan umbut-umbut yang ada di sini. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Kampung Lamunin dan juga tengahnya Haji Sisa yang akan menunjukkan cara mengupas umbut ini ya. Jadi sampai jumpa lagi Auda, jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.